Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Bertemu saya sekali lagi, Cikgu Ros Azura dari SMK Datuk Haji Hassan Noh. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran RBT tingkatan 3 KSSM dengan bab 1 aplikasi teknologi, 1.1 reka bentuk mekatronik dengan subtopik baru 1.1.6. Okey, jom. Okey, subtopik 1.1.6 kita akan lihat membuat penambahbaikan kepada produk berdasarkan lakaran yang telah dibuat. So dalam subtopik 1.1.5 sebelum ni kita dah melihat bagaimana kita membuat lakaran untuk membuat penambahbaikan kepada produk mekatronik yang sedia ada kan, berserta dengan penambahbaikan pada gambar rajah blok. So hari ini kita akan melihat analisis carangan penambahbaikan pada kereta mainan kawalan jauh yang kita dah buat lakaran dia pada kelas sebelum ini. Okey, kita lihat satu persatu. Untuk bahagian kereta di bahagian hadapan, kita dah tambahkan LDR di mana justifikasi dia mengesan tahap pencahayaan. Dalam kawasan gelap, perintah akan menjadi rendah dan isyarat input akan dihantar kepada mikro pengawal. Kemudian kita tambah juga lampu LED. Fungsi dia mikro pengawal memberikan arahan isyarat output kepada lampu LED untuk menyala. Maksudnya bila LDR mengesan tahap pencahayaan gelap, so LED ni akan menyala. Lepas tu kita ada penderia inframerah. Justifikasinya, kalau ada halangan pada jarak yang ditetapkan, isyarat input akan dihantar kepada mikro pengawal. Okey, so penderia inframerah ni untuk kesan halangan dekat hadapan. Okey, untuk bahagian kereta di atas bumbung pula, atas bumbung kereta kita tambahkan pembas di mana mikro pengawal memberikan arahan iaitu isyarat output kepada pembas, dan lalu pembas tu tugas dia apa? Biasanya dia akan berbunyi. Alright. Okey, ini adalah 6 langkah-langkah yang boleh kita buat di dalam proses penambahbaikan. Okey, yang pertama istilah kita buat lakaran. Okey, membuat lakaran. Kemudian bila kita dah buat lakaran, kita akan memilih bahan apa yang akan digunakan di dalam pemasangan badan kereta mainan kawalan jauh tu nanti. Okey, kemudian yang ketiga pula membuat pengatur caraan. Okey, pengatur caraan ni biasanya untuk macam sekolah saya, sekolah kita kami menggunakan pengatur caraan magnet code. Tak pasti dengan sekolah-sekolah lain, mungkin ada yang berbeza. Okey, yang keempat pula membina dan memasang. Okey, maksudnya membina dan memasang bahan-bahan dan komponen-komponen yang berkaitan. Yang kelima membuat kemasan. Dan yang keenam, terhasanya produk akhir. Okey, ini langkah pertama proses penambahbaikan pada kereta mainan kawalan jauh, iaitu membuat lakaran. Lakaran perlu menitik beratkan elemen dan prinsip reka bentuk serta memenuhi kehendak pengguna. So kena pasti dulu apa kehendak pengguna yang perlu dipenuhi, dan kita senaraikan apa elemen dan prinsip reka bentuk yang ada dalam lakaran tersebut. Okey, elemen dan prinsip ni memang kita dah belajar sejak daripada tingkatan 1 lagi. Okey, kemudian langkah kedua memilih bahan. Okey, so kita perlu pilih bahan-bahan yang sesuai yang memenuhi justifikasi yang pelanggan perlukan tadi. Okey, contohnya macam penambahbaikan yang kita dah tetapkan waktu di dalam subtopik 1.1.5 baru-baru ni. So kita kata kita nak tambah penderia inframerah, LDR, LED dan pembas kan. Okey, so jangan lupa untuk tambahkan wire juga. Sebab tanpa wire kita tak boleh tambah komponen-komponen 4 komponen yang kita dah senaraikan ni. Okey, wire tu penting lah. Okey, seterusnya langkah 3 membuat pengatur caraan. Okey, ada typo kat situ. Saya type membuat pengacaraan pula. Okey, sepatutnya membuat pengatur caraan. Okey, itu contoh coding untuk magnet code.
membangunkan pengaturcaraan dan memuat naik pengaturcaraan pada papan litar elektronik mikro pengawal. Okey, so pengaturcaraan magnet code ni kita gunakan smartphone ataupun telefon pintar. Okey, seterusnya langkah keempat, membina dan memasang. Okey, membina dan memasang semua komponen, komponen elektronik, komponen elektrik, badan kereta mainan kawalan jauh, kat mana nak pasang apa semua kan. Dan jangan lupakan mengutamakan faktor keselamatan. Kena utamakan keselamatan komponen tu bila dipasang, dia selamat ataupun tidak. Okey. Seterusnya langkah kelima, membuat kemasan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kemasan? Kemasan ni bermaksud membuat kemasan yang bersesuaian untuk menjadikan reka bentuk lebih menarik dan selamat. Selamat untuk siapa? Okey, selamat untuk pengguna. Okey, seterusnya langkah 6, produk akhir. Okey, produk akhir bila dah siap semua, so kita membuat penilaian kefungsian pada produk. Okey. So membuat penilaian kefungsian ni boleh dilakukan dengan dua jenis ujian, sama ada ujian parameter ataupun ujian amali. Okey, nampaknya itu saja poin yang kita akan bincangkan di dalam subtopik 1.1.6 ni. Kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang dengan subtopik seterusnya 1.1.7. Itu subtopik yang terakhir tu untuk bab ni. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.